Kita nak teruskan dan pengisian subuh ni. Kita nak sambung untuk program kita lah, tahsin Al-Quran. Saya ada sediakan slide tapi tak dapat nak dipanjang aku. Itu salah teknikal. Kita apalah tuan-tuan sementara tu mungkin kalau dapat lah, kalau tak dapat tak apalah. Kita nak sambung lah ayat yang kita berhenti pada pertemuan yang lalu, surah Al-Baqarah ayat yang nak sambung ayat yang ke-34 tuan-tuan. Mungkin boleh rujuk pada besar lah. Mana yang ada telefon boleh rujuk pada telefon lah. Kita nak sambung ayat yang ke-34 insyaAllah. Kita begini, kita nak baca daripada ayat yang ke-34. Okay, baik. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-34 ni tuan-tuan, kita tak jumpa tanda wakaf. Kita tak jumpa tanda wakaf kecuali tanda wakafnya pada hujung ayat. Okay. Jadi bila wakaf pada hujung ayat ni nama dia wakaf fasilah, wakaf ataupun kita sebut sebagai wakaf sunnah. Kita tuan-tuan, untuk pengetahuan kita semualah, ini sebelum saya teruskan sebenarnya penomboran kalau kita tengok dekat Quran kita ini tercatat nombor 34. Okay. Kalau diikutkan masa zaman sahabat tu tak ada nombor, kosong. Okay. Bukan setakat tak ada nombor, susunan seperti mana hari ini pun tak ada lagi. Itu Quran pada zaman Rasulullah dan juga Quran pada zaman sahabat. Okay. Maksudnya Quran tu dia tidak tersusun dan tidak berindeks seperti mana pada hari inilah tuan-tuan. Ini kan saya sebut tadi, okay, boleh buka muka surat 3, muka surat boleh buka surah Al-Baqarah ayat 34. Terus kita boleh buka kan. Tak sampai seminit kita dah jumpa ayat tu. Bagi kita tahu indeks. Cuba kita bayangkan dulu kosong. Dulu dia tak sebut begitu, dia sebut okey, cari wa zkunna lil malaikati isjudu gitu. Cari. Tuan-tuan, kalau saya sebut gitu agak jumpa tak? Walaupun muka surat yang ke-6 dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita tak hafal, memang kita tak akan jumpa. Tak payah sebut surat yang ke-6 lah. Muka surat yang ke-2 pun kalau kita tak pernah baca, kan? Memang kita tak akan jumpa, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi dia didik para sahabat simpan ayat itu di dalam sudut, dalam hati-hati mereka. Nabi tak galakkan untuk para sahabat saling menulis. Jadi sepatutnya kita begitulah tuan-tuan. Mungkin kita dulu kita tak dididik, kita tak diajarkan oleh orang tua kita supaya menghafal tuan-tuan. Namun bila kita sudah berada di situ, kita sudah berada, kita dah jadi orang tua ni tuan-tuan, jadi kita didik dan kita ajar anak kita. Tak apalah, ayah dah lepas dah, cuma rasa juga sedikit menyesal. So ayah tak nak lah engkau ni menyesal seperti mana ayah menyesal. Kita didik tuan-tuan. Begitulah yang dididik oleh mak saya. Dia kan dulu kan kalau puasa dulu ada macam pertandingan hafazan kan. Pertandingan hafazan tu. Jadi kalau ada dipancar kat TV tu memang dipanggil kata main tengok ni, kata dibantu. Orang ni dia ingat mulut. Dia ingat mulut ni maksudnya dia hafal lah kan. Kelantangan sebut dia ingat mulut, maksudnya dia ingat dekat mulut dia, dia ingat dekat bibir dia. Jadi dia didik kita lah. Dia train kita, kata bagus orang ni gini-gini. Jadi kita pun rasa minat tuan-tuan.
Jadi kita pun sama, kita kalau kita ada anak, kita ada cucu, kita tak boleh nak push, tak boleh paksa dia tapi kita pujuk cakap itu sikit nama insya-Allah tuan-tuan okey. Jadi pada zaman sahabat ataupun pada zaman tabi'in, Quran ini dia tak tercantik pada hari inilah tuan-tuan tak tercantik tapi datang juhud dan datang usaha para ulama terdahulu. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ini senang. Kita kata, ibarat kata kita pergi ke kedai tu, dah siap hidang menu, tunggu petik nak makan je. Tuan-tuan. Dia orang dulu ni tak ada barang-barang, dia orang kena cari bahan, dia kena cari ni, lepas tu kena masak lagi, baru dia makan. Tapi kita ni tak, kita jumpa petik dan terus makan tuan-tuan. Tapi kalau tak nak makan lagi, saya pun tak nak makan pula tuan-tuan. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat Quran kita tu tercatat nombor tuan-tuan okey. Jadi nombor ni adalah salah satu daripada tanda wakaf. Kita sebut wakaf fasilah. So kalau dia sebut ranking wakaf tu, wakaf fasilah adalah wakaf yang paling tinggi lah tuan-tuan okey. Kemudian wakaf yang kedua adalah wakaf-wakaf yang telah diijtihad atau yang telah dibuat oleh para ulama lah. Okay, contohnya wakaf sidi, wakaf sidi nanti kita akan jumpa pada ayat yang berikutnya nanti. Wakaf jim, tuan-tuan Jadi ini adalah wakaf-wakaf yang merupakan wakaf yang baru lah, yang baru telah diperkenalkan oleh para ulama tuan-tuan Antara ulama yang terawal tuan-tuan ingat nama tuan-tuan Sajawindi. Nama adalah Sajawindi, Syekh Taifur Sajawindi. Dia di antara orang yang pertama sekali yang cuba memperkenalkan dia buat satu inovasi. Dia letaklah tanda-tanda wakaf yang tertentu dan tanda wakaf yang diperkenalkan oleh Syekh Taifur Sajawindi lah, dia ambil inspirasi dari ulama-ulama lain tuan, sehingga dimurnikan oleh Syekh Ridwan Al-Makhallalati. Syekh Ridwan Al-Makhallalati dia reka baliklah dia upgrade sehinggalah pada hari ini Syekh Ridwan tu dia daripada Mesir. Pada hari ini Mujamma' Malik Fahad dekat Madinah hilang cetak Quran ni, dia mengambil inspirasi daripada yang dibuat oleh ulama-ulama ni dan dijadikan sebagai tanda wakaf dan juga tanda ibtidak dekat Quran kita ni tuan-tuan okey. Cumanya tuan-tuan kalau kita nak sebut kelemahan, bukan kelemahan cumanya mungkin kita sebut perlu dibuat penambahbaikan Kenapa saya sebut begitu? Sebenarnya Quran kita ni walaupun dia dah cantik susun, satu muka surat ni ada 15 baris Tuan boleh tengok standard. Ini adalah mushaf standard. Tuan pergi dekat mana-mana dekat dunia ni, memang satu Quran tu, satu muka surat ada 15 baris. Okey. Yang ditulis oleh Syekh Osman Toha. Tuan okey. Saya pernah jumpa Quran lain, mungkin orang kita jarang jumpa lah. Satu muka surat tu dia bukan dia buat ikut baris ni, tapi dia buat ikut bunga, ikut makrah. Satu muka surat ada satu bunga. Jadi maksudnya lebih kurang satu muka surat tu lebih kurang 2 muka setengah. Okay. Jadi ada berapa bunga dalam Quran tuan-tuan? Satu juz ada 8 bunga. So 30 kali 8 apa? 240. Jadi Quran tu dia nipis tuan-tuan, sebanyak 240 muka surat. Quran kita ini tuan-tuan tu pegang berapa surat? 604 tuan-tuan Jadi tuan-tuan nak baca yang 604 ke nak baca yang 240? Kalau tanya lah, baca yang 240 lah, sikit-sikit lah. Nak bandingkan 604 tuan-tuan Tapi kuantiti ayatnya sama, 6236. Baca lah je 240 muka surat tu ke ataupun 240 muka surat ni, tetap sama jumlahnya 6236 tuan-tuan Okey. Jadi kalau kita tengok dekat masa kita tu tuan-tuan tak ada wakaf. Tak ada wakaf. Daripada qulna tu sampailah kafir itu tak ada wakaf tuan-tuan Okey. Apabila tak diletakkan sebarang tanda wakaf, maksudnya ayat dia ni adalah terbaik
kita baca daripada awal sampai ujung, itu terbaik. Maksudnya tak ada komen. Okay. Kita pun tengok balik, Allah, panjangnya ayat ni baris setengah. Tak ada ni, tak ada. Maka pada ketika tu kita kena cari tempat yang sesuai. Okay. Maka bila kita sebut tempat yang sesuai ni, pastinya maknanya jangan celaru dah, jangan salah. Maknanya jangan bagi sampai Dia kita berhenti ni tuan-tuan, dia akan ada beberapa keadaan. Sama ada kita berhenti tu dia akan jadi hasan, maksudnya okey. Ataupun kita berhenti tu dia jadi kafir. Kafir maksudnya apa? Kafir maksudnya makna dia dah sempurna lah. Bukan sempurna, makna dia dah okey lah. Makna dia okey. Kalau hasan ni dari sudut tata bahasa Arab tu dia tak berapa nak sempurna lagi. Okey. Yang seterusnya adalah kita berhenti, mungkin dia akan jadi qabih. Qabih ni buruk. Dia empat lah, dia pertama sekali tam. Tam ni sempurna. Sempurna maksudnya apa? Kalau kita berhenti pada kalimah tu, sama ada makna dia dah selesai, tata bahasa Arab dia dah selesai. Okey. Biasanya tam ini dia akan berlaku pada penghujung ayat. Semua tak semua tuan-tuan. Tam ni adalah habis cerita. Macam contoh yang kita baca cerita hari ni, kita nak baca ayat 34 ni adalah kesinambungan cerita berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam kan. So dekat mana first Allah cerita ni? Dekat ayat yang ke-30 tuan-tuan. Jadi start daripada wa'idh qa tu, wa'idh qa rabbuka kan, itu merupakan ibtidak tam. Okey, kenapa ibtidak tam? Sebab ayat sebelumnya tu dia tak kait. Ayat sebelumnya tu cerita berkaitan dengan Allah jadikan langit. Ayat yang ke-30 ni adalah Allah cerita baru. Sampai ke mana? Sampailah muka surat sebelahnya tu, ayat yang ke-38. Tuan-tuan. Jadi kalau orang kita dekat mana ibtidak tam? Ibtidak tam, permulaan tam adalah ayat yang ke-30. Di manakah waqaf tam? 38. Tuan-tuan. Okey. Cuba tuan-tuan tengok tak? Saya rasa semua musti mushaf dia sama macam saya sebut tadi. Ayat yang ke-38 tu dia muka surat sebelah. Tak, betul tak? Okey. Tak ada mushaf yang ayat 38 tu muka surat yang ke-6. Okey. Jadi apa dia punya implikasinya tuan-tuan? Bagi orang yang tak faham cerita, tak faham bahasa Arab, ataupun bagi papa imam yang nak kerja trik ni, imam tarawih contohnya, dia nak kerja trik ni, dia ikut by pages, ikut muka surat Jadi apabila dia ikut muka surat, apa dia punya implikasi dia? Dia mula dan dia waqaf pada tempat yang tak sempurna cerita. Mungkin bagi kita mahu kat belakang, kita tak kisah pun kan. Tak apalah, never mind, okey. Tapi bagi orang yang faham, orang yang faham cerita, dia akan rasa macam tergantung. Satu ayat lagi berhabislah Pak Imam. Tapi bagi orang yang mungkinlah, bagi kalau orang awam dia tak kisah pun kan. Tapi bagi guru-guru, ustaz yang memahami, tahu cerita, memang dia akan persoalkan lah tuan-tuan, terutama sekali kalau daripada orang-orang hafiz lah tuan-tuan. Jadi sepatutnya tuan-tuan, sepatutnya saya kata tadi perlu penambahbaikan lah. Tapi siapa kita kan, dia nak lagi comel ya, sepatutnya lah start daripada ayat 30 je kan, sampai lah ayat 38 tu, satu muka surat tu, supaya bila orang baca tu daripada awal sampai habis tu adalah satu cerita yang lengkap, satu cerita yang sempurna. Sebab kita melihat kepada trend masyarakat kita ni, dia suka baca ikut muka surat. Tentu boleh pergi tanya lah, tak payah kata kepada masyarakat, orang awam lah, bahkan daripada kita adik-adik kita yang dekat sekolah tahfiz pun, dia tanya dia akan hafal ikut muka surat, sehari semuka kan. Okey. Jadi salah ke? Tak salah tuan-tuan, cuma dari sudut kesempurnaan tu dia tak berapa nak sempurna tuan-tuan. Okey. Kita nak tengok ayat yang kita baca pada pagi ni tuan-tuan, ayat yang ke-34. Okey. Daripada wa'idh qulna kita tak jumpa tanda waqaf, kecuali sampailah hujung wakana minal kafirin tuan-tuan. Maka kita kena cuba potong-potong lah tuan-tuan, kita kena cuba potong-potong je.
Kita tersikulah ayat-ayat tuan-tuan. Okey. Siku pertama dekat mana? Wa idh qulna lil malaikah. Itu siku pertama. Okey. Usjudu di Adam. Siku yang kedua, potongan yang kedua, checkpoint yang kedua Okey. Fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Potongan yang ketiga. Okey. Wa kana minal kafirin habis. Jadi maksudnya ada 4 lah tuan-tuan Jadi bila kita wakaf, pastikan kita berhenti pada dia punya potongan. Contohnya kita berhenti dekat fasajadu ke, ataupun kita berhenti dekat wastakbar ke, okey. Dan apabila kita berhenti dekat aba wastakbar, kalau kita nak ambil dekat aba wastakbar pun boleh tuan-tuan okey. Okey. Dalam ayat ni tuan-tuan ada perkataan yang merujuk kepada waw ataf sempurna ayat. Okey. Ada juga waw ataf pasangan. Okey. Contohnya kalau waw ataf pasangan tuan-tuan pasangan dekat mana? Dekat perkataan aba wastakbar. Ini pasangan ni. Waw ataf pasangan waw penyambung bagi menceritakan ada 2 perkara. Okey. Dalam ayat itu Allah kata wa idh kunna, dan ingatlah ketika mana kami berkata kepada malaikat usjudu di Adam, sujudlah korang ni kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Kenapa iblis tak sujud? Maka Allah tegaskan kat sini apa wastakbar, kerana iblis ni enggan dan juga takabbur. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, disebabkan keengganan dan juga kesombongan yang ada dalam diri iblis itu, maka mereka termasuk daripada orang kafir. Tuan-tuan okey. Jadi kita boleh wakaf lah, sama ada kita nak berhenti pada perkataan aba wastakbar, ataupun mungkin kalau lah nafas kita tak panjang boleh berhenti pada perkataan fasajadu pun boleh. Tuan-tuan okey, kita baca insya-Allah. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. Itu 2, 3 boleh baca tuan-tuan, sila. Nak baca dulu. Sekali lagi boleh baca sama-sama saya. Okey. Saya baca baru tuan-tuan baca Sekali lagi Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Okey, ambil daripada aba wastakbar. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Okey, ayat yang berikut tuan-tuan Okey. Ayat ni pun sama juga. Ini lagi panjang. 2 baris, tak jumpa tanah wakaf Okey. Kita potong dulu Okey. Potongan pertama dekat mana? Qulna. Boleh potong satu situ Qulna. Dan kami kata, habis 1 poin. Okey. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Okey. Dan kami kata, wahai Adam, orang boleh tinggal kat sini engkau boleh tinggal, engkau dan isteri kamu boleh tinggal dalam syurga ni. Habis itu. Kemudian
wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kamu berdua boleh makan apa sahaja yang kamu nak makan. Ini saya translate ayat yang simple, tuan-tuan. Okey. Habis situ. Kemudian wala taqraba hadhihi syajarah. Potong kat situ. Tetapi jangan dekat dengan satu pokok, dengan pokok ni. Dengan pokok ni. Okey. Kerana apa? Kalau kamu dekat je, fatakuna. Tuan-tuan, kalau huruf fa ni, tuan-tuan, apa function dia? Dia huruf sama ada 3. Waw, fa, summa. Waw ni benda yang kalau kita katalah, saya nak datang ke masjid, wa, saya solat. Jadi wa, kalau kita kata wa tu maksud kita akan datang masjid dan kita akan solat. Kita akan solat mungkin dalam 3 minit, 4 minit kita rehat saja baru kita solat. Okey? Ada gap, ada tempoh masa sekejap. Kalau summa, saya datang ke masjid, summa saya solat. Jadi summa tu mungkin esok ataupun mungkin lusa, mungkin lambat lagi solat. Dia lagi lama, tuan-tuan. Tapi kalau kita kata saya datang ke masjid, fa, saya solat, contohnya kan. Fa ana solat, contohnya. Fa ana usolli. Maka sampai dia terus kita sembahyang. Dia tak ada pemisah ataupun dia tak ada gap waktu, tuan-tuan. Jadi kalau kita nak tafsir ayat ni, Allah kata, wahai Adam dan juga Hawa, kamu berdua ni boleh nak makan apa sahaja kamu nak makan, tak kisah. Cumanya kena ingat, tolong jangan datang dekat-dekat pokok ni. Jangan mari kat pokok ni. Kenapa? Kau mari je sampai je dekat pokok ni, terus fatakuna minaz zalimin. Engkau berdua termasuk daripada orang zalim. Tuan-tuan ni, Allah tak ada makan. Kamu tak makan buah hudi. Kamu jangan makan buah hudi, tapi Allah kata kamu jangan dekat. Tuan-tuan ni, ada orang jenis dia tafsir kepada otak dia, dia kata Allah kata jangan dekat je, makan boleh. Tuan-tuan ni, betul tak begitu? Dan dalam ayat ni Allah kata Adam dan Hawa kamu jangan dekat. So, maksudnya jangan dekat je, makan boleh lah. Sebab Allah tak larang untuk makan, Allah larang jangan dekat. Tuan-tuan ni, sama juga Allah kata dalam surah Isra kan, Allah kata apa? Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jangan kamu herdik, jangan kamu berkata dengan perkataan yang kasar kepada mak ayah kamu. Allah kata Allah larang kita dan kita marah dan kita herdik dia. Pukul boleh, tuan-tuan. Pukul dengan herdik mana lagi besar? Pukul lah kan. Maksudnya larangan yang kecil pun tak boleh, apatah lagi yang besar. Sama dengan konteksnya ni, tuan-tuan. Ni kalau kita nak jawab pada orang tu lah nak pergi dekat pun tak boleh, apatah lagi nak makan. Tuan-tuan. Jadi maksudnya benda yang kecil pun Allah dah marah dah, apatah lagi kalau makan, tuan-tuan. Jadi Allah melarang Hawa dan juga Adam untuk mendekati pokok tu. Dekat je terus termasuk daripada orang zalim, tuan-tuan. Okey, kita baca dah ayat ni, insya-Allah. Kita boleh berhenti sama ada kita nak berhenti pada yang pertama sekali, kita boleh berhenti pada perkataan al-jannah, kemudian ambil daripada uskun, ataupun kita nak boleh berhenti kita nak berhenti dekat depan lagi pun boleh, sama ada kita nak berhenti pada perkataan haitsu syi'tuma. Okey, kita boleh berhenti juga pada perkataan asy-syajarah, tuan-tuan. Okey, jadi bila kita berhenti pada tempat yang tidak diletakkan tanda wakaf ini, maka kita kena undur balik lah. Bila kita tidak kita tak boleh terus sambung, tak boleh, kita kena undur balik. Okey, kita baca wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
Habis itu tuan-tuan ayat berikutnya, fa'azallahuma syaitan. Untuk pengetahuan tuan-tuan lah. Pada perkataan fa'azallahuma tu ada imam lain lah selain daripada riwayat kita baca dengan hafal Asim kan. Imam Hamzah dia baca dengan fa'azallahuma. Tuan-tuan dia baca dengan takhfif. Dia tidak baca dengan tasydid. Kita baca dengan tasydid kan. Kita baca dengan sabdu kita tekan pada huruf lam fa'azallahuma. Tapi ada imam lain, Imam Hamzah, dia baca dengan fa'azallahuma. Tuan-tuan okey. Jadi ayat berikutnya ni Allah sebut cerita yang berikutnya apabila Allah dah larang Adam dan Hawa untuk mendekati pokok tu, fa'azallahuma. Maka selepas pada itu, fa kan? Maksudnya sejurus sahaja Allah larang tu, iblis ni dia sedang wait, dalam keadaan status menanti, menunggu, tuan-tuan Dia tengok saja Adam dan Hawa dalam keadaan yang leka, tuan-tuan. Apa dia buat? Fa'azallahuma syaitan. Fa'azan, kalau kita tengok dia punya terjemahan dia tu apa? Kelinci, tuan-tuan menggelincirkan. Kelinci. Susah sebut kelinci. Kita sebut apa kalau bahasa mudah? Dia hasut, digoda lah, tuan-tuan Maksudnya syaitan telah menggoda. Telah digodanya mereka berdua oleh syaitan. Tuan-tuan kalau kita nak boleh lah, telah digelincirkan mereka berdua oleh syaitan. Jadi orang tak faham apa dia telah digelincir. Maksudnya dia hasut lah ataupun digoda, tuan-tuan Kemudian sebenarnya ayat yang ringkas kan, fa'azallahuma syaitanu anha, gitu je. Dia ada step lagi, tuan-tuan fa'akhrajahuma, maka telah dihalau ataupun telah dikeluarkan mereka daripada syurga tu. Sebenarnya selepas mereka tu digoda, dihasut oleh syaitan, dia ada dekat sini dia ada cerita dia, tuan-tuan. Ada cerita. Untuk perincian tu, tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok, boleh buka muka surat surah Taha. Cerita dia ni muka surat 320. Ni dia cerita ni dia lagi detail kat sikit, tuan-tuan dia detail sikit. Muka surat 320, cerita Nabi Adam ini bermula daripada ayat yang ke-115. Cerita Nabi Adam sampai dah ayat yang ke-123. Ini cerita Nabi Adam. Dia agak lengkap sedikit lah. Ursi cerita ni dia agak panjang sedikit nak dibanding dengan surah Baqarah tadi kan. Ayat ni ceritanya kalau nak detail atau sambungan celahan cerita tadi tu, satu rasul dengan fawaswasa ilahi syaitan, telah diwaswaskan oleh syaitan. Apa dia kata? Qala ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Engkau tak nak aku nak tunjuk kepada kamu satu pokok yang boleh mengekalkan kamu. Bukan setakat kamu kekal, bahkan kuasa kamu lah, kerajaan kamu takkan hancur, takkan musnah. Jadi cerita ni dia tak detail lah kan. Allah bukan nak bercerita kepada kita. Jadi sebab pada tu Nabi Adam setujulah, dia nak tengok. Maka bila dia terpengaruh dengan tawaran yang syaitan sebut, dengan yang iblis sebut tadi itu, maka فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Dia makan buah tu. Sejurus sahaja dia makan, tuan-tuan, pakaian yang dia pakai masa tu terlucut, tuan-tuan. Jadi pakaian ni, pakaian dalam syurga tu, dia melambangkan keizahan, kemuliaan, tuan-tuan. Jadi bila macam kita lah kan, kita pakai baju kan, tu nampak macam, kalau kita pakai baju mahal kan, nampak macam megah kan, hebat kan. Tapi kalau orang tarik macam kita, tuan-tuan,
kita tak baju, apa nampak? Hina je tuan-tuan. Jadi begitulah perumpamaannya. Allah bagi satu kedudukan yang spesial kepada Adam dan juga Hawa dalam syurga. Tapi disebabkan dia makan buah tu, Allah tarik tuan-tuan. Okey, cerita ni kita tak nak detailkan lagi. InsyaAllah kita akan cuba kejap lagi tuan-tuan. Cuma saya sebut kat sini ialah sambungan cerita dia lah tuan-tuan. Nak detail pada surah Baqarah tadi masuk pada surah Taha, surat 320. Okey, kita nak baca tuan-tuan, kita nak habis ayat ni. Okey, kita boleh berhenti sahaja pada tanda-tanda wakaf yang telah siap ada. Walaupun tanda wakaf tak adalah sendiri. Yang sendiri maksudnya apa sendiri? Elok sambung. Elok sambung. Tapi sebagai orang kata, tanda kita thank you so much lah kepada ulama ni, maka kita berhenti lah. Kita berhenti tu sebabnya atas alasan diri kita lah, dan nafas kita tak panjang kan. Jadi ulama ni dia letak tanda sendiri tu, maksudnya kita boleh berhenti lah. Walaupun nak, orang kata kalau nak cari sempurna lah, kita baca sempurna sampai habis. Tapi mungkin nafas kita tak panjang, kita boleh wakaf kat situ, tak ada masalah, insyaAllah. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Sebab cerita قلنا اهبطوا منها جميعا Fa'imma tu, kalau nafas kita tak panjang, kita boleh wakaf pada perkataan hudai. Tuan-tuan, kita berhenti sudah. Fa'imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sadaqallahul azim. Habislah cerita berkaitan dengan adab-adab. Okey. Jadi ayat yang kita baca tadi itu daripada ayat yang ke-34 dan sampailah ayat yang ke-38. Ini adalah kesinambungan cerita berkaitan dengan Nabi Adam lah. Telah kita bincang dah kurang sebulan yang lalu, kata silap saya. So dalam ayat ini tuan-tuan, Allah cerita, kita kata siri yang kedua lah, episod yang kedua setelah mana Nabi Adam dah komplit, dah siap lah tuan-tuan.
Okey, kalau kita tengok pada mudanya nampak macam malaikat, malaikat yang cuba nak EQ, kan? Malaikat yang cuba banyak tanya. Iblis masa ni dia silent, dia senyap, tuan-tuan. Namun senyap-senyap tu dia duduk perhati di belakang, tuan-tuan. Sama sekali dia tengok Adam ni buat daripada tanah, dia buat daripada api, kan? Oh, ni macam lain macam, kenapa tak sama macam aku, kan? Okey. Tapi dalam hati dia ni dah ada satu. Apinya tanah, api lagi power lah. Tanah ni tak power pun, tuan-tuan. Sehingga dia boleh sebut dalam ayat lain, tuan-tuan. Dia tengok muka surat Surah Al-A'raf, dia kata lah, muka surat 152. Ni antara asbab-asbab kenapa syaitan dia tak nak sujud pada Adam, tuan-tuan. Allah sebut dalam surah Al-A'raf muka surat 152 ayat atas sekali, ayat yang ke-12. Allah kata, qala ma mana'aka, hai iblis, apakah yang menghalang kamu alla tasjuda iz amartu, untuk kamu sujud seperti mana yang aku perintahkan kepada kamu? Maka berjawab, qala ana khairum minhu, aku ni lagi baik daripada dia. Khalaqtani min narin, kerana aku dibuat daripada api, dia dibuat daripada tanah. Tuan-tuan, itu statement, pengakuan, declaration yang dibuat oleh iblis, tuan-tuan. Kenapa dia tak nak sujud ataupun dia tak nak sembah hadap, tuan-tuan. Lama peristiwa itu berlaku setelah Nabi Adam dah complete lah, Jadi pada awal-awal tu kita nampak macam malaikat cuba nak EQ, kan? Tetapi malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum, dia ni adalah makhluk yang tidak akan pernah membantah, dia taat kepada Allah. Jadi Allah kata sujudlah kepada Adam. Bukan sujud seperti mana kita sujud sembahyang, tapi sujud sebagai tanda penghormatan, tuan-tuan. Jadi iblis ni dia duduk berhati. Selepas mana Adam dah komplit, maka Allah bagi, Allah install ilmu pengetahuan, yang mana ilmu tu tak ada pada malaikat. Lagilah malaikat rasa hamba, tersungkur, tuan-tuan. Sehingga dia sebut apa? La ilma lana illa ma'alamtana, kami ni tak ada ilmu kecuali Allah, kecuali ilmu yang Allah bagi sahaja kepada kami, tuan-tuan. Jadi selepas pada itu, tuan-tuan, ayat yang kita baca pada hari ini, maka Allah setelah mana dah selesai dah, kita kata episod Nabi Adam bersama dengan malaikat tu, maka Allah pun mintalah kepada semua makhluk yang ada pada ketika itu untuk sujud, tuan-tuan. Sujud ihtiram, sujud sebagai tanda penghormatan kepada makhluk yang baru, tuan-tuan. Tapi disebabkan syaitan tadi ni ataupun iblis ni, dia tak suka dah. Daripada awal lagi memang dia dah tak suka dah kepada Adam, sehinggalah ada dua sifat dalam diri dia ni. Apa dia? Allah sebut aba wastakbar, tuan-tuan. Aba ni enggan, kerah kepala orang, hatinya keras, tuan-tuan. Kemudian wastakbar adalah sombong, tuan-tuan. Kuih lapis, kuih cucur sedap dimakan bersama lontong. Jadilah orang, jadi orang adalah jujur, hindari bohong dan juga sombong. Burung tiung terbang tinggi, burung merpati mencari sarang, kalau sombong meninggi diri, kemana pun pergi dibenci orang, tuan-tuan. Ini satu sifat yang kita patut jauhi, tuan-tuan. Jadi kalau ada dalam hati kita sedikit rasa sombong, kita kata apa? Akulah terbaik. Orang yang semua ni tak bagus, saya seorang je. Dalam mesyuarat tu kan, semua tak betul, aku je betul, tuan-tuan. Jadi perbuatan tu jangan pelik. Kenapa? Sebab sudah berlakunya sejak dulu dah, tuan-tuan. Jadi orang ni dia mengikut sunnah iblis, tuan-tuan. Alhamdulillah besar, tuan-tuan. Itu pertama, tuan-tuan. Perkara yang kedua adalah kita sebut beginilah, setiap larangan yang Allah turunkan kepada kita ni pasti ada hikmah, tuan-tuan. Jadi Allah bagi kemudahan kepada Adam, kata Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah, kamu dan isteri kamu boleh duduk tempat dalam syurga yang penuh kenikmatan ini. Kamu nak buat apa saja buatlah, kamu nak makan, cuma satu je, tolong jaga betul-betul, tuan-tuan. Kalau kita dengan anak kita, tuan-tuan, ada duduklah kat rumah ni, ada nak buat apa, ada buatlah.
nak makan-makan apa saja. Cuma satu je ayah tak bagi. Tuan-tuan, agak-agak anak kita ni dia nak buat tak? Sifat manusia tuan-tuan, dia akan rasa apa benda kenapalah ayah ni tak bagi saya tuan-tuan. Nak pula tiba-tiba ada member sebelah kan cucuk dia kan. Kau tahu tak kalau ni lah bagus sebenarnya. Tu ayah pun tak bagi tuan-tuan. Samalah situasi tuan-tuan pada Adam. Allah larang tak bagi. Tiba-tiba dia cucuk ada iblis pula tuan-tuan. Orang tanya kita, iblis kan dia tak boleh masuk syurga. Tuan-tuan, iblis kan dia tak masuk syurga kan. So dekat manakah berlakunya dialog ini? Adakah berlaku dalam syurga ataupun di luar syurga tuan-tuan? Sebab apa? Sebab iblis ini setelah mana dia tak nak sujud kepada Adam tu, Allah kata qala fakhruj minha. Sekarang ni tolonglah, janganlah duduk kat sini tuan-tuan. Jadi kat sini tuan-tuan ada perbahasan ulama panjang lah. Sehingga para ulama kata tak perlu tanya pun dekat mana berlaku tu. Dan ada pandangan mengatakan bahawa syurga yang dimaksudkan adalah bukan syurga yang akhirat esok lah, tapi syurga dunia tuan-tuan. Jadi saya tak nak panjangkan cerita ni, cumanya dan kita boleh ikhtilaf, kita boleh berbeza pendapat. Cuma kita nak kata akulah yang betul, ini salah, itu kita tak boleh nak mutamakkan tuan-tuan. Jadi apabila Allah larang Nabi Adam ini, dia terpengaruh dengan hasutan, sehinggalah dia memakan buah, kita sebut buah khuldi lah, kita untuk mudahkan. Padahal nama pokok itu pun tak dimuktamad kepada para ulama. Cuma orang kata untuk memudahkan, khuldi adalah kekal, khuldi adalah maksud kekal. Jadi mungkin orang kita ni nak memudahkan kita, pokok apa dimakan kan, ataupun buah apa, sebutlah buah khuldi, daripada pokok khuldi. Padahal nama tu tak ada pun tuan-tuan, tak disebut nama tu, nama pokok ataupun nama buah pun tak disebut secara jelas oleh para ulama tuan-tuan. Jadi akhirnya mereka berdua ni setelah berlaku negosiasi lah tuan-tuan, bincang sekali, Adam dan juga Hawa terpengaruh tuan-tuan, dan dia makan tuan-tuan. Jadi kita ni tuan-tuan, kalaulah Nabi Adam ini dia teringat baliklah pesanan daripada Allah. Tak kata dia tuan-tuan, kita pun samalah. Mungkin kita ni hidup dalam keadaan yang sederhana, tiba-tiba Allah bagi rezeki pada kita kan. Kita kaya-kaya, kita senang. Masa tu mungkin kita lupa tuan-tuan, kita lupa, sehinggalah kita ni melakukan perbuatan yang boleh mengundang kemarahan Allah tuan-tuan. Jadi ada musang, ada landak, cara tanah untuk dipijak. Berfikirlah sebelum bertindak agar kita termasuk dari orang yang bijak tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, sebagai poin yang terakhir kita pada pagi ini adalah, saya nak sebut kat sini adalah nikmat yang Allah bagi pada kita sebelum kita melakukan maksiat dan selepas pada kita melakukan maksiat tak sama, walaupun dosa kita diampunkan oleh Allah. Nabi Adam sebelum dia dekat dengan pokok tu, sebelum dia makan buah khuldi tuan-tuan, dia berada kat mana? Dekat syurga yang penuh kenikmatan tuan-tuan. Jadi kadang-kadang kita berasa macam nak marah kan, sebenarnya Nabi Adam silap lah. Kalau dia tak makan buah khuldi ni, kita dah tak susah lah dekat dunia ni. Betul tak? Kita memang kita hari ni kita akan menikmati syurga yang penuh kenikmatan. Tapi disebabkan clash, disebabkan kesilapan yang dibuat oleh datuk kita ni, menyebabkan kesan dia sampailah di kiamat tuan-tuan. Jadi kenikmatan yang Allah bagi pada Nabi Adam tuan-tuan, sebelum dia makan buah khuldi ini, dia berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Tapi disebabkan keterlanjuran, kesilapan yang dilakukan oleh mereka berdua ini, menyebabkan Allah murka pada mereka. Walaupun mereka sebut Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Doa yang selalu kita amalkan juga Dan memang Allah ampunlah dosa mereka ni. Tetapi nikmat yang mereka dapat setelah mana mereka melakukan kesalahan dan juga kesilapan dah tak sama dah. Sebenarnya mereka berada dalam syurga, tapi sebab itu Allah keluarkan mereka dan tu ke
ke bumi ataupun ke dunia tuan-tuan. Jadi begitulah tuan-tuan. Jadi kita berniaga tuan-tuan, bagi tangan terkena pukat, keluar darah dalam diikat. Jauhi olehmu segala maksiat agar hidup sentiasa berkah. Jangan lari cepat melesat. Kalau dikejar tentulah penat. Hidup dunia banyak maksiat sampai akhirat mendapat laknat, tuan-tuan. Jadi kita kena fikir begitulah tuan-tuan. Bila kita nak buat satu perkara tu kita fikir. Ada orang kata, oh boleh bertobat. Betul, memang kita boleh bertobat. Tapi kenikmatan yang kita dapat sebelum kita melakukan sesuatu perkara yang Allah marah itu, dengan serpahnya memang tak sambung, tuan-tuan. Jadi setakat sajalah daripada saya pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada pertemuan akan, insyaAllah, tuan-tuan. Segala yang baik dan yang esok, yang buruk pasti yang dari hamba menyusun jari di akhir bicara. Silap dan salah maaf diminta. Sedap juga kalau ada sarapan pagi, jadi bekalan sampai tengah hari. Selesai sudah kuliah pagi ini, lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.